السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Di malam ni kita bersama dengan kitab hadis Bulughul Maram. Masih lagi dalam kitab as-salah dan bab sifatus salah, sifat salat ataupun kaifiat cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada berbagai hadis daripada berbagai sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pada malam ni hadis yang ke nombor 239, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang sanadnya sampai kepada Al-Bara' bin Azib. Wa 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqaika. Rawahu Muslim. Nabi kata, bila engkau sujud maka letakkanlah dua tangan kau. Kaf ni kafun, tapak tangan lah, letak kan, dua tapak tangan engkau, dan angkatlah dua siku engkau. Dua siku diangkat, letak dua tapak tangan. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis 240, wa an Wa'il bin Hujrin, daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'i. Adalah Nabi sallallahu apabila baginda rukuk, Nabi akan merenggangkan di antara jari jemarinya, kan? Maknanya jari jemarinya, Nabi merenggangkan jari jemarinya, dan riwayat lain Nabi sebut, maknanya disebut bahawa Nabi menggenggam lututnya ketika rukuk. Jari dibuka dan digenggamlah kepala lutut. Sunnah begitulah. Dan wa idza sajada dhamma asabi'ahu, dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sujud, baginda rapatkan jari jemarinya. Sujud, jari dirapatkan. Riwayat Al-Hakim. Baik. Hadis Wa'il ni adalah hadis yang hasan lah. Hadis yang di atas tadi, hadis Al-Bara' tadi, mana hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah di sahih lah. Baik. Jadi yang kita dapat ambil daripada hadis ini, hadis Al-Bara' itu bahawa wajiblah bagi orang yang solat tadi, mana dia kena letak lah. Wajib letak. Sebab apa? Anggota sujud kita ni dua tangan, kan? Dua lutut, dahi dan hidung sekali, dan kaki, hujung jari kaki kita lah. Kaki kita kan? Itulah 7 anggota sujud. Dia wajib meletakkan tangan kita, dua tangan kita lah, di atas lantai tadi, di atas bumi tadi, kan? Yang hadis tentang anggota sujud tu 7 tu hadis yang telah dibaca sebelum ni lah, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang kita baca sebelum ni. Baik, dimasukkan dengan dua tangan di sini adalah dua tapak tangan lah maksud dia. Sebelum ni dah disebut bahawa, kan, jika kita meletak tangan kita di atas tanah, maksudnya di atas lantai tadi, mana-mana bahagian kira dah sah dah. Tapi yang paling afdalnya adalah dia panggil tamkin. Tamkin ni maksud letak semua tapak tangan kita lah, semua tapak tangan tadi di lantai. Gitu, itu yang paling afdal lah. Dan jari-jari jemari kita menghadap ke arah kiblat. Sujud tu jari kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahawa dianjurkan kita mengangkat dua siku kita lah daripada tanah, dan dimakruhkan, kata Syekh di sini, menghamparkan kedua siku tadi. Ini kata Syekh Abdullah bin Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, dilarang kita menghamparkan tangan, siku kita sekali lah, sebagaimana haiwan
binatang buas tadi meletakkan tangan mereka di tanah. Singa ke harimau kan, bila dia rehat kan tangan dia dua-dua tu. Anjing macam tu juga. Jadi maknanya perbuatan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni untuk mengajar kita supaya tidak menyerupai haiwan lah dalam solat kita. Yang mana solat kita ni adalah munajat kan, dan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Baik, kemudian hadis Wa'il bin Hujur padanya sebagai dalil yang menganjurkan kita meletakkan tapak tangan kita ni seluruhnya, okay? Ataupun kita menggenggamkan tangan kita tadi seluruhnya di lutut kita lah ketika rukuk. Kemudian adapun perempuan di sini mana berlaku khilaf ulama di antara maknanya tentang solat wanita, adakah dia sama seperti solat lelaki ataupun dia berbeza ketika rukuk dan sujud, adakah dia berbeza kan. Di sana ada riwayat yang menyebutlah bahawa kan wanita, kata para fuqaha, wanita dia maknanya tadummu nafsaha fi ruku' wa sujud wa ghairihima, maksudnya dihimpunkan diri dia tak merenggangkan macam tu. Ini kata fuqaha lah. Okay? Dan kaki dia ketika dia duduk, kaki dia macam duduk bersimpuh macam tu kan. Kaki dia maknanya kedua-dua berada di sebelah kanan. Dia kata kerana padanya ada astarulaha, terlebih menutupi bagi dia. Ini kerana ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Mursal Marasil daripada Yazid bin Abi Hubaib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'ataini tusalliyan, bahawa Nabi lalu tengok ada dua orang wanita sedang solat. Faqala, maka Nabi kata, idza sajadtuma, bila kamu berdua sujud, fadumma ba'dal lahmi ila al-ardi, maka himpunkanlah sebahagian badan kamu itu ke tanah, kan? Fa innal mar'ah fi dhalika laysat karrajul, kerana wanita pada demikian itu bukan seperti lelaki. Hadis ni kalau sahih memang ala ra'si wal ain lah, kena ikutlah. Tapi hadis ni maknanya kata Imam Al-Baihaqi munqati', hadis terputus, kan? Disebut dalam Sunan Al-Kubra hadis terputus. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi kata pula hadis ni min adha'ifil marasil, hadis mursal yang paling lemah sekali hadis ni. Sebut dalam kitab Al-Muhadzab, kan? Jadi hadis ni dhaif lah. Adapun Ibnu Mulaqqin dia kata hadis sahih ataupun hasan, sebagaimana disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, kitab fiqh madhab Syafi'i, ya. Tapi ala kulli hal hadis dhaif, wallahu a'lam. Bila hadis lemah maknanya dia kembali seperti asal lah, solat wanita seperti mana solat lelaki. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tapi Al-Baihaqi dia kata hadza mursal ahabbu ilayya min mawsulin fihi. Dia kata hadis mursal ni lebih aku suka daripada hadis-hadis yang bersambung padanya. Wallahu a'lam. Dan Rasulullah bersabda, wa amma sujud, adapun ketika sujud, fa'aksiru fihi minad du'a, maka perbanyakkan pada sujud itu doa. Faqaminun ayustajaba lakum, maka diharapkan, teramat diharapkan, maksudnya bahawa dia akan dimakbulkan permintaan kamu ketika kamu berdoa dalam sujud. Jadi maksudnya kita di antara dia mana kita memperbanyakkan minta lah bagi segala hajat yang kita kehendaki. Dan mungkin juga kita boleh mengulang-ulang permintaan yang satu, ulang 2-3 kali. Satu permintaan kita ulang 2-3 kali, 4-5 kali. Okay? Tak ada masalah apa. Nah, di sini ada persoalan, adakah panjang sujud itu lebih afdal ataupun panjang qiyam itu lebih afdal? Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dia kata kedua-duanya sama, dia kata. Okay, kedua-duanya sama. Qiyam pun afdal, sujud pun afdal panjang. Terutamanya ketika solat sunat lah. Fa innal qiyam afdal bi dzikrihi wa huwa al-qira'ah.
Kenapa? Qiyam itu afdal dengan zikirnya, iaitu membaca. Lagi panjang kita baca, lagi afdal. Ketika solat sunat lah. Kalau solat fardu ni mana kita meraihkan. Solat fardu kita meraihkan orang di belakang. Kalau solat sunat tak ada kerahian. Itu serah pada tu imam. Kalau nak sembahyang sunat, serah pada tu imam. Kalau siapa yang sembahyang di belakang imam sembahyang sunat, maka ikut imam lah. Imam nak panjang ke nak pendek ke, dia tak ada kuasa nak kata imam malam ni makan banyak, terlajak kan, malam ni separuh muka surat jadilah tu imam. Kalau tu imam baca banyak-banyak, saya mungkin tidur dalam saf kan, tu imam kita silakan lah, kalau mengantuk tidur lah, lepas tu mungkin ni uduk sembahyang balik sembahyang sunat kan, solat sunat. Jadi maknanya kita jangan merasa alah tu imam ni panjang. Kalau tu imam panjang, kita duduk lah. Nak berhenti bukan ada salah apa. Allah Ta'ala ngaltih kan, pergi minum kopi lu, berhenti sembahyang, pergi minum kopi, bukan ada salah. Cuma yang dia berhenti tak ada lah pahala tadi kan. Maksud dia solat ni, solat sunat ni, kita solat sunat terutamanya qiyam Ramadan lah, kita kata yang lagi lebih kurang 2 minggu lagi kan, ni persediaan motivasi kan, mental kita ni. Jadi maknanya bagi Tok Imam tak kisah, 1 juzuk pun kami boleh. Tok Imam bagi salam, siapa betul nak belakang, tak ada masalah apa. Okay. Jadi gitu, jangan kita bagi dia panggil apa, syarat kepada imam. Kami sini imam, kami biasa setengah page ke, paling banyak 1 page tu kira kan nak bengkok lah kan, tak usah macam tu. Imam kita nak baca banyak mana, silakan ya. Imam rasa nak baca banyak, baca. Saya baca surah Baqarah 1 surah boleh 1 rakaat, silakan ya. Jadi mana kalau dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi kosong. Okey. Pakai habis bayar di surau sana dah. Tak ada masalah apa. Tak larat berhenti. Letih duduk. Masa kuat bangun balik. Buatlah, tak ada masalah apa. Kita bukan ada siapa nak halang kita. Kita belajar. Kita bukan mengikut-ikut orang. Jadi begitu. Jadi kemeriahan ibadah. Bulan Ramadan ni kemeriahan ibadah. Maknanya kita jangan ingat nak habis cepat. Jangan nak ingat nak moreh ya. Di rumah kita berlambak makanan tak habis lagi. Biar sampai tengah malam sembahyang tak apa. Bukan kita nak action, bukan kita nak apa, nak riak, nak tunjuk ke orang depa surau depa tu. Kan? Sampai tengah malam tarawih tak habis lagi. Baru kena sunnah 8 rakaat. 3 jam. Jadi begitu. Kita maknanya cubalah, bila kita nak cuba, kalau kita tak cuba. Ramadan datang tiap setahun sekali ya. Sebulan ya. Jadi kan hak asal tak larat tu relax, duduk. Kan? Begitu. Maknanya kan, kita kalau boleh panjang qiyam panjang. Solat sunat tak ada masalah apa. Solat fardu janganlah. Baca Baqarah, baca Yasin fardu kan. Ustaz buat habis hafal Yasin, dia nak test Yasin dia malam ni. Dia baca Yasin, orang dah gelabar dah. Kan? Dia nak habis ke Yasin malam ni. 1 rakaat, 2 rakaat. Tu janganlah. Itu Nabi marah lah. Solat fardu kan. Solat fardu janganlah. Solat sunat tak apa. Begitu. Baik. Jadi maknanya ketika qiyam afdal dia dengan zikirnya, dia jadi afdal panjang dengan zikirnya, iaitu qiraatu Al-Quran, baca Al-Quran. Dan sujud pula dia afdal bihayatihi, dengan keadaan dia, iaitu ketika itu kita membaca doa. Dan adalah Nabi SAW apabila Nabi panjangkan qiyam, maka Nabi akan panjangkan rukuk dan Nabi akan panjangkan sujud. Dan apabila Nabi pendekkan qiyam, Nabi akan pendekkan rukuk dan sujud. Nabi jadikan dia tu sama, qiyam, rukuk dan sujud. Sallallahu alaihi wa baraka wa sallam. Hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dia kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Aku tengok Rasulullah SAW solat dalam keadaan duduk bersila. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Al-hadis sahih dari Syekh. Kan? Nabi SAW
solat dalam keadaan duduk bersila. Jadi hadis ni jelaskan tentang kaifiat duduklah. Duduk orang sakit. Qu'ud al-alil idza shalla jalisan. Jadi Nabi SAW ni solat dalam keadaan duduk ni, duduk bersila ni, tapi sakit kaki. Kaki dia terselio. Ni disebut tadi kat mana saya baca tadi. Maknanya fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza, Nabi buat solat macam ni, solat dalam keadaan bersila ini, lamma saqata min farasih, ketika Nabi terjatuh daripada kudanya. Nabi pernah terjatuh kuda, pernah. Ketika Nabi terjatuh daripada kudanya, wa fakkat qadamuhu, dan kaki sallallahu alaihi wasallam terselio. Kaki baginda terselio. Maka Nabi solat dalam keadaan duduk bersila. Ni. Kemudian dia kata, Imam An-Nawawi rahimahullah, ajma'atil ummah, jadi umat Islam ni sepakat, ijma', anna man ajaza 'anil qiyam, bahawa sesiapa yang tak larang nak berdiri, tak boleh berdiri, tak mampu berdiri ketika solat fardu, sallaha qa'idan, dia solat dalam keadaan duduk, wala i'adata 'alaihi, dan tidak ada ulanganlah atas solat dia, wala yanqusu thawabuhu lil khabar, dan pahala dia tak akan berkuranglah. Kan dia solat duduk kerana apa? Kerana sakit tadi kan. Pahala dia sama dengan dia solat berdiri. Itu dia. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, man nawal khaira, barang siapa yang niat kebaikan, wa fa'ala ma qaddara alaihi, maknanya dia boleh buat apa yang dia mampu buat aja, kana lahu ka ajril fa'il, maka dia dapat pahala macam orang yang buat sempurna. Okey? Itu dia. Hadis yang seterusnya, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajdataini, adalah Nabi SAW berdoa, membaca ketika di antara dua sujud. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah aku. Ini doa antara dua sujud kan. Yani usturni, tutuplah dosa aku. Aku buat dosa ni, tutuplah. Kan? Maksud dia jangan kau ambil siksaan teradasnya. Yakni teradasnya ma'at tajawuzi 'anil mu'akhadhah, maksud dia jangan siksa aku lah dengan dosa yang aku buat tu. Kemudian warhamni, dan rahmatilah aku, yang diberikanlah kepada aku daripada sisi engkau rahmat, yang mana rahmat itu meliputi pengampunan dosa dan meninggalkan siksaan, mesti tidak menyiksa lah, bersama dengan mengurniakan kepada aku kebaikan dunia dan akhirat. Kita minta itu. Jadi maknanya irhamni, Allahumma ghfirli warhamni, rahmatilah aku, maknanya rahmatilah aku, tutuplah dosa aku, padamlah dosa aku, jangan siksa aku. Kemudian di samping itu berilah kepada aku kebaikan dunia dan akhirat. Itu makna warhamni. Wahdini, dan berilah petunjuk kepada aku. Jadi petunjuk ni ada dua lah. Hidayah ni ada nau'an. Yang pertamanya hidayah atau taufik. Taufik atau dorongan kepada menuntut ilmu yang bermanfaat. Wal amalus salih, dan taufik dorongan kepada untuk beramal salih. Ini hidayah. Allah bagi petunjuk kepada kita untuk pergi cari majlis-majlis ilmu. Ini taufik, hidayah. Dan Allah bagi taufik kepada kita untuk beramal dengan amalan salih, solat berjemaah, solat sunat rawatib, duduk dalam majlis ilmu. Ini amal salih. Cakap perkara-perkara yang baik. Nasihat menasihati. Kemudian mana lagi? Taufik kepada al-iman al-thabit, dorongan kepada mendapat iman yang teguh, keimanan yang teguh. Sebab iman kita ni yazidu yanqus, iman kita ini bertambah dan berkurang. Kadang-kadang ditambah,
Kadang-kadang dia kurang, iman dia tak statik. Kita punya iman lah. Iman para anbiya alaihi salatu wassalam wa ala nabiyyina salawatullahi wassalamuhu, iman mereka ni sentiasa naik, tak ada istilah turun. Iman para malaikat macam tu lah, statik lah. Iman kita ni kan, mai semangat lah. Nak sembahyang sunat kan, rajin pergi masjid, mai tengah semangat. Dia mai lemah semangat tu kan, jom gilu kan. Jadi maknanya iman tengah turun. Jadi bila gitulah, jadi mana iman bertambah dengan amalan ketaatan, amalan soleh, iman tambah. Sebab apa kita datang kelas, sebab apa kita sembahyang sunat, sebab kita sembahyang jemaah, so iman tengah naik Sebab apa kita kata nantilah sembahyang di rumah, orang main di rumah kan, padahal tak ada apa-apa, saja kan, bukan demam bukan apa, tapi saja kan, bukan terlupa saja. Iman tengah turun gitu. Jadi maknanya kita minta sini, sebab tu kita berdoa dengan hati. Berdoa lidah sekali dengan hati, bukan lidah saja kan. Apabila doa di lidah saja tu yang tak jadi. Sebab tu orang yang dalam keadaan tersepit, terdesak, dia berdoa makbul doa dia, sebab dia doa sekali dengan hati. Dia nak sungguh ni, nak sungguh Allah bagi. Jadi sebagian orang dia doa macam tu, Rabbana atina fid dunya hasanah, saja-saja syok kan, maknanya doa juga. Pasal apa doa? Pasal biasa buat. Kalau tak buat rasa janggal kan. Itu imam tak je doa pas sembahyang, dia ni mazhab apa. Jadi dia rasa janggal, dia tak puas. Macam doa kunut subuh lah kan. Dia rasa janggal lah, sebab tu dia tak tahu lah kalau pergi Mekah sembahyang di hotel subuh. Pasal apa? Masjid tak baca kunut. Hilang 100,000 tu. Rugi ya. Bayar duit banyak-banyak. Bayar di hotel. Kan? Tak pergi sembahyang di Masjidil Haram kan? Pasal apa? Pasal tu imam tak kunut subuh. Dia tak puas. Dia tak puas. Sebab dia apa? Sebab dia biasa buat. Kunut subuh tu doa lah maksud dia kan. Tu. Jadi kita ni doa dengan hati. Maksud doa minta sekali, minta tu kita minta nak dengan hati kita. Nak sungguh lah maksud dia. Bukan saja cakap ya. Kan? Ini dia. Ini makna hidayah tadi lah. Jadi ini hidayah dia panggil hidayah qalbiyah. Jenis yang pertama dia panggil hidayah qalbiyah, petunjuk dalam hati. Hak ni siapa pun tak boleh bagi, illallah. Hadhi la yamlikuha illallah. Maknanya petunjuk ni kan, Nabi SAW pun tak boleh bagi. Macam mana dia boleh pergi minta kat Nabi, ya Rasulullah adrikni. Sepetang tadi saya tengok ada maula tu dia bagi ijazah selawat, nama selawat Masyishiyah. Nama selawat dia kata lah, dia kata Rasulullah bagi kat nenek dia, datuk dia yang ke-16. Rasulullah bagi selawat ni. Di antara lafaz selawat tu dia sebut yang saya teringat tadi, ya Rasulullah adrikni. Ya Rasulullah jangan tinggal aku, dapatkanlah aku. Adraka ni maknanya telah mendapati. Adraka telah mendapati. Adrik fi'il amar, dapatkanlah aku. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Rasulullah dapatkanlah aku. Apa maksud dia? Tolonglah aku lah. Tolong ni minta kepada Allah Ta'ala. Ya Rasulullah tak boleh nak tolong kita. Syafaat nantilah syafaat. Syafaat ni recommend. Gitu. Jadi Nabi SAW tak boleh nak bagi hidayah, petunjuk hati ni, tak boleh nak buka hati kita. Mana dalil paling kuat, dalil dalam Al-Quran. Allah sebut innaka la tahdi man ahbabta, surah Al-Qasas tu kan. Allah sebut innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tak dapat bagi petunjuk hidayah kepada siapa yang engkau cintai, yang kau sayang. Nabi sayang tak ada apa Sarah dia, Abu Talib bela dia daripada kecil kan.
Sampai Nabi bawa Islam tu, defend. Tapi dia tak masuk Islam pun. Defend. Sayang anak saudara dia, sayang tu. Dia sayang lebih daripada anak lagi. Kalau dia nak pergi Syam, pergi mana kan, anak-anak dia tak berani minta ikut. Nabi minta ikut. Nangis-nangis. Dia bawa, tak tinggal. Sayang anak saudara dia. Dia tak sayang anak saudara dia macam, dia tak sayang anak dia macam mana dia sayang anak saudara dia. Lebih pada mereka tu. Sampai Nabi pun dah tua, dia sanggup duduk bersama dengan Nabi Islam, dengan orang Islam, kena boikot kan, makan daun kayu lah. Akhirnya ketika nak mati kan, inna nafsi lam tutawi'ni, Nabi kata qul la ilaha illallah. Nabi kata katalah la ilaha illallah, aku akan berhujah untuk engkau di sana nanti. Kan? Nabi kata aku akan berhujah untuk bapa saudara ni, saya akan berhujah untuk pak saudara ni, untuk pak long, pak cik ni di sana nanti. Kan? Dia kata kan, walakinna nafsi atau taba'an nafsi, inna nafsi lam tutawi'ni, nafsuku tidak mengizinkan. Abu Jahal ada tu, Abu Jahal and the gang kan, dari situ berkata ya Abu Talib kan, atatruku dina abika kan, abaika, nak tinggal dengan agama datuk nenek kamu ke? Dia pun dapat motivasi daripada Abu Jahal. Sebab apa? Sebab hidayah qalbiyah ni milik Allah Subhanahu wa taala. Allah nak paling kita ni sekelip mata ya. Kita nak jadi hak bagus ni, nak jadi tak bagus, sekelip mata ya. Pernah baca tak kisah Abdullah Al-Qasimi? Abdullah Al-Qasimi ni orang Saudi. Dia orang bijak. Dia ni sangat bijak. Dia banyak tulis buku defend tentang akidah salaf, mazhab salaf, defend Syekh Muhammad Abdul Wahab semua. Kan? Tapi dia Allah nak tunjukkan. Kenapa? Kerana hati dia lah. Mungkin kerana nakkan nama dan sebagainya. Akhirnya dia mati ateis. Dia mati. Allah nak ubah hati orang ni. Kita dah belajar ikut sunnah, tak tahu tu balik. Kan? Masuk kumpulan kelam. Kumpulan kelam ni kumpulan gelap lah. Bukan, tak kisahlah kongsi gelap ke apa. Kan? Jadi Allah nak ubah kita dengan main. Sebab tu kita kena doa selalu. Kita tak boleh rasa kita bangga, kita rasa kita pandai mengaji apa semua kan. Mengaji cepat boleh dan sebagainya. Boleh pada orang lain. Tiba-tiba Allah ubah. Allahumma ya muqallibal qulub kan. Jadi apa nama al-qulub tu baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Jadi hati ni di antara jari Tuhan, dia nak pusing macam mana ikut suka dia. Hari ni dia bagi hidayah, esok dia tarik balik. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dia bagi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki, dia tarik petunjuk daripada siapa yang dia kehendaki. Ada orang nak mati umur 90 100 tak Islam, maksud dia genap umur 100 tahun masuk Islam, mati masuk syurga, tak kena siksa neraka, tak kena siksa kubur. Sebab apa? Sebab yahdi man yasha. Ini dia panggil hidayah qalbiyah ataupun hidayatut taufiq. Ini jenis yang pertama. Adapun hidayah jenis yang kedua dia panggil hidayatul dalalah wal irsyad ataupun hidayatul bayan, penjelasan kepada jalan kebenaran. Maknanya bila kita jelaskan orang jalan kebenaran, orang tahu. Atau orang tak Muslim pun dah tahu. Macam saya cerita bulan lepas lah tentang yang orang kan, mak dia tadi kan tahu, ayah dia tahu, mengucap dua kalimah syahadah, tahu Islam tu bagus, tahu. Dia tengok depan mata dia orang Islam bagus, baik, Islam tu baik, tapi dia tak nak mengucap, mati kafir lah. Tapi boleh mengucap, pandai mengucap, hari-hari dengar orang azan, boleh mengucap.
Saya silap suruh azan pun boleh azan. Tolong ganti saya petang ni azan boleh tak? Boleh bayar 50 dah dia tak? Kan? Kalau lah tak lah macam contoh lawak ni. Kan maksud dah kata apa azan pun benar. Tapi tak ada hidayah qalbiyah, tak ada hidayah bayan ada lah. Ilmu dah, pengetahuan ada. Kan? Ada tu. Satu orang cerita. Kan ada seorang ni lah, dia bukan Muslim lah. Dia kata apa? Kita nak kata banyak-banyak lagi berdosa pula. Hak cakap tu bukan Muslim. Dia bercakap dengan budak ni kan. Budak ni budak Muslim lah. Ada satu masalah sukar lah. Kita nak kata banyak-banyak kat mereka pun lagi berdosa pula dia kata. Dia betul berdosa tapi dia tak Muslim. Ni cerita dia. Macam itulah dia hidayah tadi kan. Baik. Hadis yang seterusnya, kalau tadi kita tak habis lagi cerita pasal tentang ini tadi hidayah tadi kan, tentang tafsir bagi doa Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini tadi. Wa'afini. Mana apa makna wa'afini? Kan? Afini maksudnya a'tini salamatan wa afiyah. Berikanlah kepada saya keselamatan dan kesihatan lah. Afiah ni kesihatan yang baik lah. Kan bahasa Melayu guna semoga sihat wal afiat. Bahasa Arab tu. Kan? Wa tu dan. Semoga sihat bahasa Arab. Kan tulis surat dulu zaman surat dulu kan. Dan ni dulu bukan ada zaman handphone ni, dulu zaman surat menyurat. Telefon pun susah. Surat. Ni tulis semoga sihat wal afiat. Sihat bahasa Arab, wal afiat bahasa Arab juga. Wa tu dan, al afiat tu afiat. Kesihatan yang baik. Jadi afini. Ya, wa afini, berilah saya kesihatan yang baik. Keselamatan. Sama ada pada agama saya, fidini pada agama saya, daripada segala keburukan, kejahatan dan dosa dan perkara-perkara syubhat. Jauhkanlah saya daripada perkara-perkara itu. Wa fi badani, dan pada tubuh badan saya. Tadi pada agama. Afiatkanlah saya pada agama saya dan afiatkanlah saya pada tubuh badan saya daripada penyakit-penyakit. Kan? Dan afiatkanlah akal saya daripada segala perkara yang merosakkan akal seperti gila umpamanya, penyakit lupa yang teruk. Lupa teruk ni, tanya nama tak ingat. Nama siapa? Nama Ustaz. Nama nak sebut nama dia pun lambat. Bayar. Kalau tanya anak berapa orang tu dia boleh lambat tak apa lagi. Anak berapa orang? Anak 5 kot. 6 kot. Tu baru 6. Kalau anak 15, anak 20, anak pun tak kenal. Kan? Ada orang anak 20 orang, 50 orang pun dah. Bini banyak lah. Ada seorang kawan saya orang Uganda tu kan. Ada beradik dia 50 orang. Mak ramai lah. Dia pun biasa kahwin cerai ni. Dia pun kahwin automatik. Nikah cerai. Nak cerai nikah lain. Tak ada masalah. Anak ramai. Tak kenal anak dia sebagian bodoh kan. Anak ramai sahabat Nabi apa nama? Anas. Ramai kata 100 lebih anak dia kan. Berapa? Tak kenal anak dia bodoh. Ramai. Sebab Nabi doa berkat untuk dia. Pada harta dan anak-anak ni. Anak dia ramai. Kan? Kita anak 5 orang doktor ingat dah. Tak boleh ni anak ramai ni. Kan? Bahaya ni. Membawa maut. Dia kira gitu ya. Anak tak ramai pun mati juga. Kan? Doktor marah. Kalau di Pakistan, di Bangladesh lagi lah. Bangladesh kan. Ada kawan saya seorang macam tu juga. Kan? Doktor ni operate bini dia. Sekali operate terus. Dia potong habis semua. Tak boleh lah. Dia memang dia tanya doktor pasal apa potong ni. Doktor kata cukup lah. 2, 3 dia banyak lah dia kata. 3 dia banyak. Di Bangladesh. Macam tu. Jadi kita minta lah keselamatan pada akal kita daripada lupa yang teruk ni kan. Dan gila. Al-junun. Mana nak tahu kan dia main-main ujung-ujung jadi gila. Mana nak tahu, na'udzubillah. Cakap seorang-seorang. Dia berasa ada orang ke depan dia, sembang. Ada. Dia kata tengok tu, dia pasal apa dia penat duduk atas bumbung tu, boleh minum kopi atas bumbung tu. Mana kita kata? Tu tak nampak macam mana dia boleh angkat motor naik duduk atas bumbung tu. Saya duduk fikir lama dia buat macam mana buat ni.
Dia kata, mana dia belum? Tak nampak pun. Lah. Dia jadi gitu. Kemudian penyakit paling teruk sekali lah ni maksudnya kita minta keselamatan dan kesihatan daripada penyakit yang paling teruk, penyakit hati lah. Penyakit hati. Riak, ujub, kan? Jadi maknanya hasad, dengki, tak boleh tengok orang senang. Penyakit hati ni bahaya. Ada dia. Sama ada dengan perkara-perkara syubhat yang boleh menyesatkan dia, ataupun perkara-perkara syahwat yang boleh merosakkan hati tadi kan. Dia main benda syahwat, rosakkan hati kita. Benda syubhat ni mana? Benda syubhat ni macam ni. Kita tengok benda tu tak betul, kita nampak macam betul. Alah, lebih kurang halal lah. Kan? Benda tak boleh halal apa? Kan? Itu dia. Benda yang kita tak pasti, boleh ke tak boleh. Tinggal tapi hati kita tak apalah, boleh buat biar. Dia. Jadi penyakit hati ni penyakit yang paling bahaya lah. Dia merupakan sebab bagi kecelakaan badan dan kecelakaan yang abadi. Kan? Hati bertukar daripada keimanan kepada kekufuran, kesyirikan. Jadi dia merupakan sebab bagi kecelakaan kita lah. Kecelakaan yang abadi, maksud neraka jahanam selama-lamanya. Dulu Islam kemudian jadi kufur, musyrik kan, etis, na'udzubillah, nasallallahu al-afiyah. Kita tengok macam ni pun dalam bab sakit ni, bab bab penyakit ni kan, bab afiat kesihatan ni, kita tengok manusia tadi, kita tengok penuh berkerumun di hospital, di rumah sakit kan. Kalau kita pergi hospital ni, mana ada kosong. Tempat yang tak pernah kosong atas muka bumi, hospital lah. Siang malam ada pengunjung. Pukul 3 pagi, 2 pagi. Hospital ni. Untuk apa? Mereka berkerumun pergi hospital tadi? Untuk mengubati penyakit luaran ni, penyakit badan ni. Seperti mana? Darah tinggi, buah pinggang, jantung, mata, cikgu beran kan? Telinga. Kumun pergi hospital. Pakat pergi hospital. Ni kena pergi cek ni, bila hantar pergi cek darah ni. Ni kena cek darah ni. Pernah cek tak? Belum lagi. Tak pernah cek. Ni kena pergi cek, nampak tak sihat ni. Pasal apa tak sihat? Perut sangat. Ni perut besar ni, sama ada darah tinggi, macam mana? Apa lagi? Kolesterol, jantung. Perut sangat. Perut buncit lah. Busung. Jadi begitu. Tapi wala ya'tuna al-ulama wa majalis al-dhikr wa abwab al-masajid li'ilaj amrad al-qulub. Tapi depa ni tak pergi jumpa para ulama, tak pergi majlis-majlis ilmu, tak pergi ke masjid-masjid untuk mengubati penyakit hati. Hati berpenyakit tak kisah. Tapi kalau cek darah tu dia 150, bawah 105. Orang kelang kabut dah ni kena pergi hospital. Sat lagi tumbang lagi, stroke sampai agak susah. Kami juga susah. Kawan ni pun pergi cek. Pergi tu lah, lepas tu kena ada lah per bulan sekali kan, sebulan sekali lah. Pergi cek tak turun. Doktor pula marah, stres lagi tak turun darah. Doktor kadang nak bujuk orang. Dia pasal dia ramai pesakit, dia pun stres. Dia cakap lebih kurang kat pesakit dia, pesakit terhadap elok tadi. Cek darah mana nak turun. Stres. Tu cerita dah. Ikhtiar je lah. Ikhtiar untuk kesihatan bila kita sihat ni tu ibadat tu je lah kan. Tapi kalau orang tak mau pergi hospital macam saya ni, jangan paksa. Tu dia. Baik. Pasal apa jadi macam ni? Hak sakit badan ni begitu usaha ikhtiar nak bagi betul elok. Hak sakit hati ni buat biar macam tu ya. Tak mau nak jaga, tak mau nak ubati dia. Kenapa? Syekh kata sini, ini menunjukkan tentang lemahnya akal, lemahnya keyakinan dan fikiran yang terbalik tadi. Sepatutnya hati yang kita kena jaga mula-mula.
Hak Tuhan duk bagi sakit tak pernah lega ni, maknanya Tuhan nak cuci dosa. Mau fikir macam tu, positif. Lama dah sakit ni, banyak dosa dah cuci dah. Bila dosa dah cuci, Allah nak angkat darjat lah pula. Habis tu dia kata tak kena pergi berubat lah, bukan lagu tu. Kalau merasa tak tahan, biarlah berubat. Kalau merasa tahan, sabar lah. Kalau merasa tahan kan, macam satu perempuan tu. Ya ada hadis tu, perempuan yang kena sawan tu. Ya Rasulullah kan, doakanlah untuk saya supaya saya ni tak sawan. Nabi kata, kalau anak hang sabar hang dapat syurga, kalau anak aku doa hang sembuh. Tu dia lah. Nabi ni tabib badan dan tabib hati lah, sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sebut syurga tu, nak syurga terus. Dia kata tak apa, kalau tu doa lah supaya saya jangan terbuka aurat bila saya kena sawan ni. Lepas tu dia bila mai sawan ni, aurat dia tak terbuka. Sebab tu kata sahabat, siapa dia? Anas kan siapa kata, hangpa nak tengok ahli syurga duduk berjalan atas muka bumi, hang tengok perempuan tu. Ahli syurga yang berjalan atas muka bumi. Tu dia, kita kalau Tuhan Nabi kata macam tu no. Ahli syurga. Duduk jalan lagi atas muka, duduk makan minum, duduk berjalan macam sembang dengan orang, tapi ahli syurga. Maksud dia. Ada. Dan dia kata sini tak boleh nak ada tamyiz al-haqa'iq, tak boleh nak membezakan kebenaran itu. Hak itu. Tak pandai nak bezakan. Itu tafsiran bagi Allahumma afini wa afini. Ini doa antara dua sujud. Kemudian warzuqni. Berilah rezeki kepada aku. Jadi kita nak faham betul lah ni. Bila kita faham benda ni secara detail lah, jadi baru dia khusyuk lagi lah. Kalau kita boleh ingat benda ni kan. Yani a'tini rizqan, berikanlah kepada saya rezeki, yughnini fi hadhihi al-hayati ad-dunya 'anil hajah ila khalqika. Maksudnya berikanlah kepada saya rezeki yang saya tak berhajat untuk meminta kepada seorang pun daripada makhluk engkau. Kan? Dapat sikit pun alhamdulillah cukup. Esok makan bawai, dia tak tanya esok makan apa. Orang ni dia tanya esok makan apa, kita tanya esok makan lauk apa. Kalau orang jawab balik ke, awak esok hidup lagi ke? Kalau hari ni saat lagi ni kita nak makan apa? Tu ya, saat lagi nak makan apa? Sebab malam tadi tak rancang dah. Kita ni bukan rancang untuk esok, rancang untuk sebulan tu. Beli freezer besar tu kan, masuk segala tongkol, segala pari, segala apa lah tu kan. Jadi sebulan punya stok, tak ada masalah apa. Bukan salah, tak ada masalah apa. Kan malas nak pergi kedai hari-hari kan. Tak ada masalah apa. Tapi nak ceritanya, berilah kepada aku rezeki dalam kehidupan ini yang aku dengan rezeki itu aku tak berhajat kepada siapa-siapa daripada makhluk engkau. Nak merasa nak minta ke orang tu, merasa nak minta ke orang ni, tak ada. Ini kita semua macam benda ni. Tapi adakah kita menjiwainya ataupun kita boleh menghayatinya? Boleh ingat, wa'atini rizqan wasi'an fil akhirah, berikanlah kepada aku rezeki, juga rezeki yang luas di akhirat, seperti apa yang kau telah sediakan untuk hamba-hambamu yang kau telah beri nikmat ke atas mereka. Seperti mereka al-anbiya, para nabi, asy-syuhada, para syuhada, as-salihin, orang-orang yang saleh, as-siddiqin, orang-orang yang benar ataupun membenarkan para anbiya. Ini mana warzuqni, warzuqni. Jadi rezeki itu kalau diisi ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, sebenarnya ahli sunnah wal jamaah mereka yang melazimi kebenaran, itu ahli sunnah wal jamaah, kan? Mereka yang melazimi kebenaran dan mereka istiqamah di atas kebenaran itu, iaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum lah. Mereka lah teladan generasi terbaik, yang mereka itu ahli sunnah yang sebenar wal jamaah, mereka yang melazimi kebenaran dan istiqamah di atas kebenaran tersebut. Ini dia. Al-jamaah ni tidak semestinya ramai, seorang pun jemaah juga. Jadi mana jamaah ni sesuatu yang mawafaqal haq, sesuatu yang menepati kebenaran, wa in kunta wahdaka, walaupun kau seorang diri, itu jemaah.
menepati kebenaran. Baik, jadi rezeki di sisi Ahlussunnah wal Jamaah pada dia maksud dia termasuk yang halal pun dia, yang haram pun dia. Haram pun panggil rezeki juga. Kan? Oh, alhamdulillah hari ni nombor kena. Alhamdulillah hari ni nombor kena. Kan? Sebut alhamdulillah pula tu. Kan? Oh. Masya-Allah, CP yang nak kena dia kata satu angka yang silap. Masya-Allah. Tak tahu ni. Ya, benda rezeki haram. Ya. Jadi bila sebut kita rezeki ni halal pun dia, haram pun dia. Tapi di sini yang kita minta ni dalam doa ni kita minta rezeki yang halal. Ya. Rezeki maksud dia rezeki yang halal di dunia lah. Itu yang maksud kita rezeki. Warzuqni tu. Berikanlah kepada saya rezeki. Ini dia. Baik, ada yang seterusnya. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري. Ada ini cerita pasal sujud pasal duduk istirahat, jalsah istirahat. Kata Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu, sungguhnya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat apabila pada rakaat yang witir. Maksud rakaat witir ni macam rakaat pertama, rakaat ketiga, kan? Nak naik rakaat yang kedua tu kan, Nabi duduk antara dua sujud. Lepas tu nak naik rakaat yang ketiga, nak naik rakaat yang keempat tu kan, Nabi duduk antara dua. Daripada rakaat ketiga naik keempat tu Nabi duduk antara dua sujud. Itu maksud dia panggil fi witrin, yang ganjil lah dalam solat dia kan. Yang pertama dan yang ketiga. Tiga nak keempat, pertama nak kedua. Nabi tidak bangun sehingga Nabi duduk betul-betul. Hatta yastawi qa'idan, Nabi duduk betul. Duduk. Kan? Antara dua sujud dia panggil duduk apa? Jalsah istirahat. Baik. Jadi apa yang kita faham daripada hadis Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, maksud dia anjurkan duduk istirahat ini. Ya? Duduk istirahat. Duduk ni para ulama depa namakan dia sebagai duduk jilsah al-istirahah. Maksudnya istirahat ni talabur rahah. Minta kerehatan, maksud berehat sekejap. Kan? Mungkin kita ni dah berumur ke, tak larat, ataupun perut kita besar ke. Kan? Nak bangkit, lemak banyak di badan. Nak bangkit tu nak kena ayak 3 kali ni boleh naik. Ayak kiri, ayak kanan, baru boleh betul kan. Kalau kita jenis slim-slim ni kan, dia cucu kan. Macam Abang Wi lah, relax ada sembahyang. Kan? Tapi kita hak jenis besar segini, hak daging banyak ni, susah nak bangkit. Kan? Jadi duduk. Lepas tu kan? Ambil tenaga sikit. RNR. Ya, RNR, rehat dan rawat. Gitu. Jadi maknanya seolah-olahnya faka'anna al-musalli hasala lahu i'ya'un. Seolah-olahnya orang yang solat tadi dia rasa macam nak pergi terus tak larat. Kena berhenti sat. Fayajlisu liyazula anhu, maka dia duduk sekejap untuk hilangkan letih penat tadi lah. Nak ambil tenaga balik ni, nak naik ke atas. Contoh macam tu. Dia panggil duduk istirahat lah. Duduk sekejap. Dia panggil jilsah latifah. Duduk sekejap. Haitsu taskunu harakatuha sukunan bayinan. Maksudnya duduk sekejap lah. Berhenti sat begitu. Bukan lama. Tapi sini khilaf lah. Khilaf di antara ulama'. Ada yang kata sunat. Ada yang kata tak disunatkan. Ada yang kata dianjurkan. Ada yang kata tak dianjurkan. Kalau mazhab Syafi'i, dalam pendapat yang masyhur, qaul yang masyhur dalam mazhab dia kata dianjurkan duduk istirahat ni. Dan a'immah ats-tsalatsah, imam yang tiga selain daripada dia tadi, Ahmad, Hanafi dan Malik, dia kata tak dianjurkan. Dalil Imam Syafi'i hadis ni lah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ni. Hadis Malik bin Al-Huwairith ni. Kan? Hadis riwayat Bukhari dan selainnya daripada hadis Malik bin Al-Huwairith bahawa dia telah melihat Nabi SAW solat, dan Nabi bila sampai solat yang rakaat yang witir, yang ganjil tu kan 1 dan 3 tu,
Nabi tidak bangun sehingga Nabi duduk dulu sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang ketiga, dalil yang pendapat yang ketiga tadi, ketika Nabi SAW meninggalkan, Nabi meninggalkan tiga imam tadi kan, dia berkata Nabi tak buat sebab Nabi tinggal. Pada hadis riwayat Tirmizi daripada hadis Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanhadu ala suduri qadamaihi. Nabi SAW terus bangun kan dengan kaki dia diinjut naik ke atas. Dia berkata ni yang Nabi tak duduk antara dua sujud. Nabi tak duduk jalsah istirahat. Okey. Kata Tirmizi, wa alaihi al-amal 'inda ahli al-ilm, dan para ulama beramal dengan hadis ni. Kata Abu Zinad, tilka sunnah, itulah dia sunnah tadi. Kata An-Nu'man bin Abi Ayyash, adraktu ghaira wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajlisu. Aku tengok bukan seorang sahabat-sahabat Nabi, depa ni sembahyang, depa tak duduk, jalsah istirahat. Kan? Dia kata Imam Ahmad, kebanyakan hadis-hadis menunjuk macam ni. Macam ni apa dia? Nabi SAW tak duduk, jalsah istirahat. Okey. Di antara mereka yang meriwayatkan kan hadis yang Nabi tak duduk jalsah istirahat ni, Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Ni 5 sahabat radhiyallahu anhum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ikhtalafa al-fuqaha'u, para fuqaha berselisih pendapatlah tentang jalsah istirahat ni. Kan? Bila kata khilaf dalam perkara furu' ni tak ada masalah apalah. Masing-masing dengan dia punya kekuatan keyakinan dia lah, dengan ilmu yang ada pada dia, buatlah macam mana pun. Jadi berkenaan dengan jalsah istirahat ni, hal hiya min sunani as-salah, adakah dia termasuk dalam perkara-perkara sunat dalam solat, ataupun dia tidak termasuk dalam perkara sunat dalam solat, ataupun yang melakukannya orang yang terpaksa melakukannya, yang berhajat untuk melakukannya. Macam mana? Ada 2 pendapat. Ya? Dalam hadis Abu Umamah dan Ibnu Ajlan menunjukkan bahawa Nabi SAW terus bangun. Nahadha ala sudur qadamaihi, Nabi terus bangun. Hadis Abu Umamah dan Ibnu Ajlan. Dan telah diriwayatkan daripada beberapa orang sahabat Nabi SAW, dan semua mereka yang mensifatkan solat Nabi SAW tidak menyebut duduk ini. Wa innama dzukirat, hanya saja duduk itu disebut dalam hadis Abi Humaid dan hadis Abi Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhuma, walau kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam daiman, kalaulah Nabi SAW buat sentiasa buat, tak tinggal, la dzakaraha kullu wasifin li salatihi, nasihat semua yang riwayat hadis pasal solat Nabi ni dipakai sebut dah ni. Wa wujudi fi'liha, dan ada perbuatan Nabi kadang-kala la yadullu, tidak menunjukkan bahawa dia adalah daripada perkara-perkara yang disunatkan dalam solat. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Illa idza ulima annahu fa'alaha sunnatan, melainkan bila kita ketahui bahawa Nabi buat itu memang perkara itu sunat, maka kita kata dia sunatlah. Fa yuqtada bihi fiha. Wa amma idza qudira annahu fa'alaha lil hajah, tapi kalau Nabi buat kerana hajat, kerana Nabi tak larat kan, mungkin masa tu badan dia dah bersih SAW, jadi itu tidak menunjukkan bahawa adalah dia itu sunnah daripada sunnah-sunnah dalam solat. Dia kata fahadha min tahqiqil manat fil masalah. Ini dia kata dipanggil apa? Pelaksanaan matlamat itu tercapai dalam masalah ni. Maksud dia jelaslah pendapat ini macam tu. Dia kata kat sini. Dan Syekh waqtara Syekh Taqiyuddin annahu sallam jalasa fi akhir umrihi 'inda kibarihi. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dia kata apa? Nabi duduk ketika Nabi dah tua dah, ketika Nabi SAW dah umur dia dah banyak kan, 60-an ke, badan dia dah besar berat kan. Ini sebagai apa? Ini sebagai menghimpunkan di antara semua hadis. Yang kata sahabat kata ada Nabi tak buat, ada sahabat kata Nabi buat. Dia nak himpunkan semua hadis tu. Dia kata di sini Nabi buat benda tu ketika umur Nabi SAW dah lanjut lah. Begitu. Baik, saya baca sikit lagi lah. Okay? Tak 5 minit lagi. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah, yang masyhur daripada mazhab, al-mazhab ni mazhab Hanbali lah, sebab Syekh yang syarah kita ni bermazhab Hanbali rahimahullah.
annaha laysat masyru'ah, bahawa duduk jalsah istirahat ini tidak masyru' lah, kan? Wa inna ma hiya min al-asbab al-'aridah, dia berlaku kerana apa? Tengok keadaan. Kalau kita puasa, rehat sekejap, naik, kan? Bukan dia ratibah yang setiap masa buat, maksud gitu. Dia kata sendirilah, kan? Jadi maknanya sunnah tu sunnah 'aridah lah, yang dia ada masa kita buat, ada masa kita buat. Bila tak larat, kita rasa tak larat, kita buat. Itu maksud dia lah, kan? Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, as-sahul aqwal ats-tsalatsah, pendapat yang pada sahih di antara 3 pendapat ini tentang duduk istirahat adalah dianjurkan apabila kita berhajat kepadanya. Kalau kita rasa berhajat buat setiap waktu, buatlah. Dan dianjurkan meninggalkannya kalau kita tak ada hajat kepadanya. Ini dia kata Syekh Abdullah bin Al-Bassam rahimahullah taala, ini pendapat yang rajih bagi dia lah. Jadi wallahu taala alam. Ini benda khilaf. Jadi Syekh dia beritahu siap di sini. Dia kata masailul khilaf fil furu'. Benda-benda khilaf dalam perkara furu' ni tak usah gaduh lah. La yanbaghi an takuna mathara fitnatin. Jangan boleh jadi fitnah, pergaduhan. Kan? Pergi marah kawan tu, marah kawan ni, kata kawan ni tak betul, lah. Masing-masing lah. Benda khilaf dalam furu' kan. Jangan jadi benda perpecahan, syiqaq, tanazu', jangan. Wal afdal, yang paling afdal adalah bahthul masail. Maksudnya kita buat perbahasan ni, pengajian ini, kajian ini dengan hati yang terbuka. Kan? Gitu. Maknanya dalam suasana kecintaan dan suasana ilmu. Bukan maknanya kita marah kawan ni, gaduh kawan ni. Kan? Jadi yang wajibnya kita bagi keuzuran lah, depa buat tu mana. Depa dah belajar macam tu. Kan? Tapi kita yang belajar yang sahihnya begini. Kita buat yang sahih yang kita belajar itu. Yang mana sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, pendapat aku benar, pendapat orang lain salah. Pendapat aku benar, barangkali salah. Pendapat orang lain salah, barangkali benar. Tengok macam mana Imam Syafi'i kan. Hebat. Tutup pintu permusuhan, pergaduhan. Kan dia pernah tekak dengan sahabat dia. Jalan balik sampai rumah, tekak ni. Kawan dia pun balik rumah, dia balik rumah dia. Dia balik tak sampai rumah, dia patah balik pergi ketuk pintu rumah kawan dia. Dia kata, ya akhi, hal la yumkin an nakuna ikhwanan wa in naftariqu fi mas'alatin. Dia kata kita tak boleh jadi saudara walaupun kita tak sepakat dalam satu perkara. Tak kena nak bergaduh kot. Tidakkah kita masih lagi mana boleh jadi saudara yang berkasih sayang walaupun kita tak sepakat dalam satu masalah hukum fiqh. Dan tengok ma'aqala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Itulah dia cerita dia. Tapi dia kata hari ni itulah dia kata qad tasallat, dia kata sinilah ni hari ni macam itulah keadaan yang berlaku kan, jadi permusuhan, pergaduhan sebab perpecahan. Itulah kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cik kata macam itulah keadaan kita hari ni kan, berpecah, dia berpuak-puak. Itulah. Jadi itulah insya-Allah kita sambung lagi lah bacaan hadis yang seterusnya pada masa yang akan datang. Ada soalan tak? Tak ada apa nak tanya? Rabbi ighfirli, duduk antara sujud kan? Mana ini tadi riwayat Al-Bukhari tadi kan? Kita baca tu. Tapi kalau biasa kita baca dia doa ya. Doa. Tapi yang afdalnya adalah doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Doa minta tadi apa nama? Maghfirah, keampunan. Kan? Minta rahmat, minta hidayah, minta afiat, minta rezeki. Kan? Gitu. Tapi kadang-kadang kita hafal yang sebelum ni lain sikit kan. Tapi kalau boleh hafazan tu tengok yang paling tepat dengan hadis lah. Gitu macam hadis Malik bin Al-Huwairi tadi kan. Malik hadis Abdullah bin Abbas tadi. Allahumma ighfirli warhamni. Allah minta pengampunan, minta rahmat, minta hidayah, kan? Minta afiat, minta rezeki. Ya? Ada beberapa perkara, 5 perkara kan? 5 perkara. Maghfirah, keampunan, kan? Rahmat, keampunan, rahmat, hidayah, afiat dan rezeki.
Dua orang minta dalam duduk antara dua sujud tu kan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.